satu lagi aktiviti yang menarik, satu lagi aktiviti yang lain dari yang lain ataupun topik yang lain dari yang lain. Kerana pada malam ini kita bersama dalam satu lagi program ataupun topik yang dia beri nama OPP bersama produk Fair. Okey, produk Fair iaitu produk yang sangat-sangat jarang kita kongsikan, jarang kita kupaskan. Tapi pada malam ini kita akan kupaskan. Okey, jam menunjukkan 8.42 minit malam. Saya ada 3 minit lagi. Apa kata kita akan aktifkan program ini pada pukul 8.45. Jadi ada masih lagi dalam 2 atau 3 minit. Apa kata kongsikan link dan poster-poster yang saya hantar ke dalam grup, yang saya hantar secara peribadi juga untuk kita meramaikan program pada malam ini. Kerana pada malam ini bukan sahaja kita akan kupaskan, kita akan kongsikan pengetahuan tentang produk Bell, dan kita juga ada beberapa kejutan ataupun beberapa informasi tentang program-program daripada SN1, terutamanya pada bulan ini dan pada bulan 6 nanti. Dan hari ini dah menunjukkan 23 hari bulan jika tak salah saya. So 23 hari bulan, kita cuma tinggal berbaki lebih kurang 11 hari. 11 hari lagi untuk menghabis atau melabuhkan tirai untuk Mei 2023. Okey. Jadi lagi sekali kita kongsikan link dan poster-poster kita pada malam ini. Okey, pada malam ini saya tidak berkeseorangan. Sudah pastinya saya bersama dengan salah seorang speaker yang hebat juga, iaitu dietitian daripada SN1, Miss Akila, yang akan mengupaskan tentang kehebatan, keunikan, kekuatan produk daripada Bell. Okey, produk Bell ni produk Bell ni macam saya katakan tadi, jarang-jarang kita kongsikan, jarang-jarang kita kupaskan, jarang-jarang kita persembahkan. Tapi pada malam ini kita buka Bell ini kerana apa? Kerana ingin membantu pengguna-pengguna di luar sana yang ada mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan dalaman maupun luaran, terutamanya kaum wanita. Alright? Tapi abang-abang kita ataupun tuan-tuan kita pada malam ini, walaupun produk ini spesifik untuk perempuan, tetapi kita sebagai seorang lelaki perlu tahu juga produk ini, kerana produk ini juga dapat membantu kenalan kita, mungkin keluarga kita maupun pasangan kita tentang keunikan hebatnya produk ini. Okey, jam menunjukkan 8.45, saya mengaktifkan program pada malam ini. Saya aktifkan program OPP bersama produk Bell SN1 bertarikh 23 Mei 2023 bersamaan dengan hari Selasa. Okey, next. Alright, saya tak payah bercerita lah pasal latar belakang saya ni. Saya rasa ramai dah tahu, ramai yang dah ingat saya punya latar belakang. Jadi saya ringkaskan saja. Saya bersama dalam SN1 ini untuk membantu anda mempromosikan produk-produk SN1, untuk membantu anda menjadi usahawan-usahawan berjaya dan membantu anda menjadi pengguna yang hebat dengan produk-produk keluaran SN1. Dengan ini, saya ada di sini untuk membantu anda, dan jikalau anda mempunyai apa-apa masalah, bolehlah menghubungi saya, dan insyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk membantu anda, dan insyaAllah kita akan berbincang sebaik mungkin untuk merealisasikan apakah impian anda dan apakah arah tuju anda di dalam SN1 terutamanya. Okay, next. Okay, SN1, latar belakang SN1. Okay, next. Siapakah pengasas SN1? Okey, lain dan tak bukan, kita punya Profesor Yu telah membawa produk si Bakton ini yang di pasaran Malaysia terutamanya, dan di pasaran antarabangsa, dan di Malaysia sendiri kita telah pun berada di pasaran selama 30 tahun. Jadi Profesor Yu inilah yang diamanahkan, diamanahkan, yang diutuskan untuk membawa produk si Bakton ini ke pasaran, dan selama 30 tahun produk ini telah pun berada di pasaran. Dahulunya kalau kita tengok sebelum tertubuhnya SN1 ini, beliau membawa produk si Bakton ini macam-macam kerana, macam-macam cara atau macam-macam packaging dulu dia juga. Dulu diikat dengan getah, saya dengar dahulu tapi akhirnya kini produk SN1 dibungkus ataupun ditampilkan dengan berkualiti, dengan packaging yang cantik, packaging yang international,
packaging yang luar biasa. Okey, jadi Profesor Yu ni dilahirkan di negara ataupun di keturunan tabib Cina, tabib Cina, dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang perubatan maupun moden. Okey. Saya ringkaskan, beliau ini mempunyai impian dan satu matlamat dan impian untuk membawa produk yang berasaskan sibatun ini, terutamanya Action One ini, ke pasaran lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih ke hadapan lagi. Sudah pastinya antarabangsa. Okay, next. Okay, next. Alright, saya ringkaskan sebelum tertubuhnya SN1, profesi telah menyubuhkan SN1 High Tech Private yang mana dia telah ditubuhkan pada tahun 2012 di negara China dan mempunyai lisensi sijil R&D tersendiri yang bermodalkan 16.80 juta USD. Okay, next. Okey, kita bertempat di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Megahnya office kita bertingkat, bertingkat dan berkualiti yang bertarafkan hotel. Kalau siapa yang belum datang ke HQ kita, dijemput ramai-ramai untuk melihat sendiri HQ kita. HQ kita, dan andai kata ada kenalan-kenalan kita di luar kawasan Kuala Lumpur ingin datang ke HQ ini untuk ataupun ingin tahu lebih lanjut pasal S1 ni, Roger saya, telefon saya, calling saya, kita boleh bincangkan aktiviti, kita boleh susun aturkan kita punya program di HQ kita nanti. Jadi kalau ada apa-apa, ada je 15 orang, 30 orang ke yang ingin lihat office kita secara reality, hubungi saya. Saya akan bantu. Okey, seterusnya. Next. Okey, saya ringkaskan, pentas pembangunan kita mempunyai 4 konsep. Okey, yang sudah pastinya keempat konsep ini, dan konsep yang keempat lah yang dititik beratkan, yang difokuskan, iaitu membimbing ataupun memupuk dengan kesyukuran dan menyumbang kepada masyarakat. Sudah pastinya untuk melihat kita sihat sentiasa dengan produk-produk daripada keluaran S1, terutamanya Sibatun. Okey, next. Okay, next. Okey, kita juga mempunyai kenapa S1? Kenapa Sebatan S1? Kerana Sebatan S1 ni mempunyai CJ yang sah dan telah menandatangani dengan Yung Han Ren selaku ataupun sebagai rakan seperjuangan ataupun rakan, orang kata rakan-rakan pembimbing ataupun rakan-rakan ataupun rakan sekerja lah kita panggil, ataupun keluarga, lebih katakan keluarga bersama untuk membawa produk-produk Sibatun ini terutamanya daripada SN1. Okay, next. Okay, next. Okey, ringkaskan, produk-produk Sibatun dikeluarkan daripada 5 kilang yang berkualiti antarabangsa yang mana terkenal di satu dunia, terutamanya kilang daripada Yohare ini Mongolia, kerana kilang ini ataupun pengeluaran ini yang membuatkan produk kita daripada Sibatun itu sendiri menjadikan ianya sangat berkualiti. Alright, next. Okey, sudah pastinya kita mempunyai CJ-CJ yang ditetapkan, yang mana disahkan oleh negara-negara maupun Malaysia sendiri, ataupun peningkatan ataupun kualiti produk tersebut yang telah diiktirafkan, yang telah mempunyai CJ-CJ yang sah daripada setiap negara maupun Malaysia tersendiri. Okey, next. Alright, produk-produk Sibatun. Kita mempunyai pelbagai jenis produk-produk Sibatun daripada SN1. Tolak campur tambah bahagi. Kita ada lebih kurang 18 ke 20, hampir 20 produk. Dan sudah pastinya Profesor Yu akan sedang bertungkus lumus, dan Profesor Yu ataupun pengasas kita sedang bertungkus lumus untuk mengeluarkan lebih kurang 12 ke 15 produk yang baru untuk SN1 terutamanya, yang akan dilancarkan dalam beberapa bulan lagi ataupun beberapa ketika lagi. Jadi kita dah ada 18 produk. Okey, kita ditambah pula lagi 12 ke 15, hampir 30 produk. Okey, sini saya nak tekankan sedikit.
Satu-satunya syarikat dalam masa 3 tahun telah mengeluarkan 18 produk yang mananya beraninya Profesor Yu ini ataupun beraninya kita punya pengasas ini mengeluarkan sejumlah produk yang dalam masa yang singkat. Kalau setengah syarikat yang lain kebiasaannya nak keluarkan 2, 3 ataupun 3 produk mengambil masa 5 ke 6 tahun maupun 7 tahun. Tetapi dalam SN1 3 tahun saja kita telah mengeluarkan 18 produk. Jadi keseluruhan 18 produk yang ada di dalam SN1 ini bertaraskan si Bakton, dan 18 produk ini bukan saja daripada segi pemakanan kesihatan, tetapi kita juga ada pemakanan orang kata daripada kecantikan, dan kita juga ada daripada minuman ataupun pemakanan harian seperti kopi, seperti teh ataupun yang lain-lain. Bercerita teh, tunggu penghujung good news saya nanti, kerana ada satu lagi topik yang menarik yang akan saya bentangkan pada minggu ini pada hari Khamis nanti. Okay, next. Okey, keluarnya latar belakang ini maknanya inilah topik yang dinanti-nantikan, yang mana beliau akan berkongsikan tentang kehebatan, kekuatan dan kelebihan produk keluaran Action1 yang berasaskan si Bakton, iaitu saya ulang semula, produk Bell, yang mana sangat produk ini sangat hebat, mana produk ini boleh membantu kaum wanita di luar sana cantik bukan saja daripada luaran maupun dari dalaman, kerana produk Bell ini boleh membantu penyakit-penyakit ataupun membantu masalah dalaman daripada akar umbi dalaman wanita. Okey, jadi bukan saya yang bercerita pada produk ini pada malam ini. Kita punya dietitian kita yang akan bercerita mengenai produk ini. Saya tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Cik Akila Syafiqah selaku dietitian SN1 Sdn Bhd yang akan berkongsikan kekuatan, kelebihan, keunikan dan keistimewaan produk Bell ini. Dipersilakan Akila. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zaidi, kita punya pengurus pembangunan dan pemasaran SN1. Okey, seperti yang Encik Zaidi dah bagi tahu tadi, saya Akila, dietitian SN1. Jadi hari ini saya akan kongsikan tentang satu lagi produk SN1 iaitu Bell. Okey, produk ni mungkin ada sesetengah member SN1 ataupun ahli SN1 tak familiar ataupun tak biasa dengar penerangan dia. Jadi hari ini saya akan ceritakan dengan lebih lanjut lagi. Okey, memang betul produk Bell ni istimewanya untuk perempuan. Tapi seperti yang Encik Zaidi bagi tahu tadi, sebenarnya produk ni penting juga untuk orang lelaki tahu apa dia punya kelebihan, kekuatan dan apa kepentingan produk ni untuk wanita. Okey, pertama sekali untuk produk Bell ni, hari ini saya akan ceritakan tentang 4 poin, iaitu pertama sekali asal usul Bell, apa faedah kesihatan Bell, bahan-bahan dalam Bell dan juga cara makan Bell ni. Okey, pertama sekali asal usul Bell, maksudnya bagaimana SN1 terinspirasi untuk mencipta produk Bell ni. Daripada mana asal usul Bell ni? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya produk Bell ni dia diinspirasikan daripada formula ramuan rahsia daripada istana. Maksudnya kita ambil ramuan rahsia daripada istana zaman dahulu, iaitu semasa pemerintahan Maharaja Zhao Feiyan. Okey, dan juga kita tambahkan dengan minyak biji si Bakton. Okey, untuk pengetahuan semua, zaman Maharaja Zhao Feiyan ni dia dikenali dengan dia punya kecantikan. Jadi dia ada dia punya ramuan rahsia. Jadi kita cuba gabungkan perubatan zaman moden dan juga ramuan rahsia zaman purba. Kita tambahkan minyak biji si Bakton. Okey, itu asal usul Bell. Kemudian apa sebenarnya faedah Bell ni untuk perempuan? Okey, kita kena ambil tahulah kenapa kita perlu mengambil Bell, iaitu dari setiap peringkat umur. Bell ni sesuai. Untuk orang yang berumur 20 tahun dan ke atas, sebenarnya Bell ni berfungsi untuk persediaan kehamilan. Sebab kita tahu kan Bell ni dia untuk meningkatkan kesuburan wanita. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah penyakit ginekologi. Okey, penyakit ginekologi ni maksudnya penyakit sistem peranakan wanita. Contohnya
Contohnya macam penyakit PCOS. PCOS ni biasanya orang yang berat badan dia melebihi berat badan yang sepatutnya, yang menyebabkan dia macam susah untuk mengandung ataupun susah untuk hamil. Tu antara contoh penyakit ginekologi lah. Contohnya macam PCOS, ataupun mungkin kita nak halang daripada kanser, kita nak halang daripada fibroid, kita nak halang daripada cyst, ataupun ada juga orang yang mengandung luar rahim, mengandung secara tidak normal luar rahim, dan juga yang seterusnya mungkin ada jangkitan dalam rahim dia. Itu adalah contoh-contoh penyakit ginekologi. Okey, kemudian untuk orang yang berumur 20 tahun dan ke atas ni, bel ni dia bertujuan untuk mengurangkan sakit haid, iaitu kita panggil senggugut. Maksudnya waktu orang perempuan biasanya sebelum dia berkahwin ataupun selepas dia berkahwin, dia ada masalah senggugut sewaktu dia umur remaja. Jadi bel ni boleh bantu dia untuk mengurangkan sakit haid yang mungkin ada setengah orang selalu ambil ubat tahan sakit. Sebab ubat tahan sakit tu tak bagus untuk kita ambil selalu. Okey, kemudian untuk orang yang berumur 30 tahun dan ke atas, pertama sekali kita nak melambatkan penuaan ovari. Sebab ovari ni yang mengeluarkan kita punya telur untuk memastikan kita mengandung. Jadi kalau ovari ni lambat, penuaan dia lambat, jadi kita semakin subur lah. Kemudian memperbaiki tisu rahim yang rosak. Biasanya ni untuk orang yang selepas bersalin. Sebab bersalin ni kan ada banyak tisu-tisu, sel-sel ataupun urat-urat yang putus yang kita kena baiki semula. Sekejap. Okay. Kemudian Okey, kemudian untuk umur 30-an juga adalah untuk mencegah penyakit ginekologi yang saya sebut tadi lah, macam kanser, cyst ataupun fibroid. Okey, untuk orang yang umur 40 tahun ke atas, kita nak memperbaiki rembesan estrogen. Okey, estrogen ni hormon dalam perempuan, hormon yang mengekalkan kesuburan perempuan, hormon yang mengawal kitaran haid dalam perempuan. Jadi bila dah umur 40 tahun ke atas, pengeluaran estrogen tu dah makin berkurangan. Jadi bel ni mampu untuk memperbaiki semula, untuk mengawal atur semula kita punya rembesan estrogen tu. Kemudian dia juga adalah untuk melambatkan menopause. Maksudnya untuk orang yang hampir menopause, bila dia ambil bel, sebelum ni kita pernah ada customer yang pernah kongsi, dia nak hampir menopause dah, tapi selepas ambil bel, dia kitaran haid dia keluar semula. Tu contohnya. Okey. Seterusnya adalah untuk mencegah penyakit ginekologi tadilah, yang saya sebut tadi. Okey. Seterusnya untuk orang yang umur 50 tahun dan ke atas, pertama sekali untuk melambatkan menopause. Kedua, melegakan simptom menopause. Biasanya orang yang dah nak hampir menopause ni, dia akan tunjukkan simptom-simptom dia. Maksudnya setahun sebelum dia betul-betul menopause, sebelum dia terhenti kitaran haid, dia akan tunjukkan simptom-simptom. Contohnya, untuk orang yang dah menopause ni, dia akan keluar merah-merah dekat dia punya muka, dekat dia punya belakang leher, dekat dia punya dada. Dia akan rasa macam setiasa rasa macam panas, susah tidur malam, dan juga susah nak kawal emosi. Kita biasa dengar kan orang yang umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, isteri kita ke, mak kita ke, tiba-tiba rasa macam dia cepat marah, contoh kan. Tu antara simptom lah. Dia punya emosi susah untuk kawal, dia punya berat badan dah semakin menaik, kemudian dia rasa macam cepat lesu, macam tu. Tu semua simptom-simptom menopause. Okay, seterusnya juga dia untuk orang yang 60 tahun ke atas, bel ni boleh melambatkan penuaan. Okay, itu dari segi kita ikut peringkat umur. Kemudian secara keseluruhannya, selain daripada fungsi ataupun faedah yang saya sebutkan tadi, faedah kesihatan utama bel, pertama sekali of course kita nak memperbaiki penyakit ginekologi yang saya sebut tadi. Kemudian kita nak kawal hormon. Kawal hormon. Hormon utama orang perempuan ni iaitu hormon estrogen dengan progesteron. Hormon-hormon ni yang akan kawal emosi perempuan, dia punya kitaran haid, dia punya kesuburan. Dia akan mengawal hormon tersebut.
Kemudian bel ni juga untuk memperbaiki kehidupan seks. Jadi sebab itulah penting kenapa lelaki perlu ambil tahu tentang produk bel ni. Okey, seterusnya bel ni boleh mampu untuk membantu membersihkan rahim. Membersihkan rahim maksudnya untuk orang yang dah gugur ataupun dah banyak kali melahirkan anak, dia mampu untuk membersihkan rahim. Kemudian untuk melambatkan menopause. Macam yang saya sebut tadi, melambatkan menopause daripada waktu yang sepatutnya dia menopause. Dan yang seterusnya untuk melambatkan penuaan. Kalau untuk orang yang makan bel ni kan, dia akan nampak macam awet muda. Sepatutnya umur 50 tapi umur still nampak macam 30-an macam tu. Okay, kemudian untuk memperbaiki masalah kulit. Okay. Sebab ada customer yang dia bagi review ataupun testimoni, lepas makan bel je kulit dia macam makin berseri-seri, macam makin glowing macam tu. Tu antara fungsi bel lah. Kemudian untuk mencerahkan warna kulit. Maksudnya mencerahkan warna kulit ni bukanlah kita nak promote whitening punya produk. Bukan. Maksudnya mencerahkan warna kulit ni kadang-kadang kulit kita ni macam lepas terlalu terkena sinar matahari, kulit tu macam selalu burn, gelap, kulit kusam. Jadi bila kita makan bel ni, dia boleh bantu kita untuk dapatkan semula warna kulit kita yang asal. Macam tu. Kemudian bel juga of course dia untuk penambahan nutrisi. Sebab apa? Sebab saya akan kongsikan sebentar lagi apa bahan utama dalam bel yang boleh. Kita ada masalah teknikal sikit. Tiba-tiba kita punya speaker ni line dia akan terputus. Okey. Tak apa, sementara menunggu speaker kita atau Cik Akila. Okey. Bel ini dapat membantu kita bukan saja cantik daripada luaran tetapi cantik dari dalaman. Kenapa saya kata cantik daripada dalaman? Wanita ni sebenarnya perlu menjaga kecantikan tu bermula daripada dalaman. Bila cantiknya dalam tu barulah kita akan dapat cantik daripada muka kita, daripada kulit kita, daripada tenaga kita sendiri. Jadi produk bel ini juga boleh membantu kita wanita terutama yang berada di luar sihat seperti nampak muda. Walaupun umur dah 50-an, dia boleh jadi nampak macam umur 40-an gitu. Okey, Cik Akila, kita dah kembali ke dalam live kita. Jadi saya serahkan semula pada Cik Akila. Teruskan. Okey, sorry masalah teknikal tadi. Saya sampai mana tadi? Sampai umur 50 tahun tadi. Sampai umur 50 tahun. Okey. Yes. Sekejap Okey. Saya sambung semula Saya minta maaf. Okey, untuk orang yang berumur 50 tahun dan ke atas, fungsi bel pertama sekali dia untuk melambatkan menopause. Melambatkan menopause daripada masa yang sepatutnya dia menopause. Kemudian yang kedua untuk melegakan simptom menopause. Okey, untuk orang yang hampir menopause, sebelum setahun dia hampir betul-betul terhenti kitaran haid tu, dia akan tunjukkan simptom-simptom. Simptom-simptom dia contohnya macam dia punya muka akan jadi lebih merah, belakang leher dia pun, dekat dada dia. Dan juga dia susah nak tidur waktu malam. Kemudian dia akan rasa macam panas selalu. Dan seterusnya, dia susah untuk kawal emosi. Kita biasa dengar kan orang yang umur 40-50 tahun ke atas ni, susah nak kawal emosi. Kalau macam isteri kita ke, ataupun kita punya ibu ke, macam tiba-tiba marah. Tiba-tiba sedih, contohnya. Okay, kemudian untuk orang yang nak hampir menopause ni, biasanya berat badan dia akan bertambah dan juga dia akan rasa macam lesu. Saya rasa macam lesu. Tu antara simptom-simptom menopause lah. Okay, kemudian dia akan melambatkan juga penuaan. Jadi bel ni sebenarnya salah satu fungsi dia supaya kita sentiasa nampak awet muda. Walaupun dah 50, kita still nampak macam 30-an, 40-an macam tu. Okey, selain daripada fungsi yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada banyak lagi faedah kesihatan utama bel ni. Maksudnya kalau kita tak rangkumkan ke dalam setiap peringkat umur, faedah kesihatan utama bel ni, pertama sekali yang macam saya sebutkan tadi, dia memperbaiki penyakit ginekologi, iaitu contohnya macam selalu kita dengar ada kanser,
kanser pagar rahim, kanser ovari, ataupun fibroid, ataupun cyst, ataupun jangkitan dalam rahim, ataupun mengandung di luar rahim. Kita panggil ectopic pregnancy. Ataupun salah satu lagi yang famous yang kita biasa dengar adalah PCOS. PCOS ni biasanya berat badan dia yang lebih daripada yang sepatutnya, berat badan berlebihan, yang menyebabkan dia susah untuk mengandung. Tu antara masalah penyakit ginekologi lah. Okey, yang kedua adalah untuk mengawal hormon. Okey, hormon dalam wanita ni dia ada dua hormon utama, iaitu estrogen dan juga progesteron. Ni hormon utama. Dua hormon ni lah yang akan kawal kita punya emosi, kawal kita punya kitaran haid tu teratur ataupun tak, kawal kita punya kesuburan, susah ke, senang nak mengandung. Dari situ dia akan bantu. Kemudian seterusnya, faedah utama bel adalah untuk memperbaiki kehidupan seks. Dekat sini poin penting kenapa lelaki pun perlu ambil tahu tentang produk bel ni. Sebab produk bel ni pun dia bantu juga dari segi kehidupan seks untuk setiap pasangan tu lah. Okey, seterusnya bel ni dia bantu untuk membersihkan rahim. Okey, membersihkan rahim ni maksudnya kalau sebelum ni dia ada keguguran ataupun dia mengandung, kemudian banyak kali bersalin ataupun dia ada jangkitan dalam rahim dia, macam tu. Seterusnya, faedah utama adalah untuk melambatkan menopause daripada masa yang sepatutnya dia menopause. Sebab sebelum ni kita ada customer yang dia ambil bel, walaupun dia dah menopause, kemudian lepas ambil bel, kitaran haid dia keluar seperti biasa semula. Tu salah satu contohnya lah. Okey, seterusnya adalah untuk melambatkan penuaan. Melambatkan penuaan ni maksudnya sepatutnya dia dah umur 50 tahun ke atas, akan ada masalah-masalah seperti macam kanser, masalah-masalah yang menyebabkan kita nampak lebih tua. Dan kita nampak tua lebih cepat. Jadi, bel ni akan melambatkan proses penuaan tersebut. Dekat kita punya macam, mungkin kita punya kedutan di wajah, macam tu. Kemudian, untuk memperbaiki masalah kulit. Sebab ada customer yang kita dapat review dan juga testimoni, selepas makan bel je, kulit dia macam nampak lebih berseri-seri, nampak lebih glowing, macam tu. Okey, seterusnya adalah untuk mencerahkan warna kulit. Okey, mencerahkan warna kulit ni kita bukan nak promote whitening produk. Bel ni bukan whitening produk. Mencerahkan warna kulit ni maksudnya kalau biasanya kita keluar kena cahaya matahari kan, kita akan nampak burn, kulit muka kita cepat kusam. Jadi bel ni bantu untuk kita kembalikan warna kulit asal kita, buatkan kita lebih nampak tak kusam, nampak berseri-seri. Kemudian seterusnya untuk penambahan nutrisi. Okey, untuk penambahan nutrisi ni saya akan ceritakan lebih lanjut lepas ni sebab kita akan kongsikan apa bahan-bahan dalam bel yang ada. Okey. Seterusnya saya akan kongsikan bahan dalam bel. Saya harap semua boleh dengar suara saya. Saya harap dah tak ada masalah teknikal . Okey, seterusnya bahan dalam bel ni. Pertama sekali, yang seperti yang saya sebutkan tadi, pertama sekali adalah minyak sibakton. Minyak sibakton, kemudian minyak biji anggur. Okey, daripada anggur tu, daripada biji dia, kita ambil minyak daripada anggur tersebut. Kemudian, lycopene dalam tomato. Lycopene tu salah satu bahan dalam tomato. Kemudian, pokok lidah buaya ataupun biasa orang panggil aloe vera kan. Okey, untuk minyak sibakton. Okey, pertama sekali, dalam minyak sibakton ni ada antioksidan. Antioksidan ni, dia adalah untuk menguraikan racun, membunuh bakteria. Ni untuk orang-orang yang macam selalu ada jangkitan dalam rahim, yang selalu sakit-sakit dalam rahim. Kemudian antioksidan ni memperbaiki tisu yang cedera. Ni untuk orang yang melahirkan anak. Okey, seterusnya nutrien dalam minyak sibakton ni dia boleh meningkatkan metabolisme asid nukleik. Okey, asid nukleik ni sebenarnya ada dalam kita punya DNA. Maksudnya dia boleh bantu kawal semula kita punya DNA. Kemudian meningkatkan kecergasan seks. Okey, yang seterusnya adalah vitamin A dan juga flavonoid. Vitamin A dan flavonoid ni dia bantu untuk menghalang pertumbuhan tumor. Maksudnya daripada tumor ataupun sel kanser tu untuk merebak, vitamin A dan juga flavonoid ni akan bantu daripada dia terus merebak. Kemudian
fosfolipid. Okey, fosfolipid ni sebenarnya dia adalah apa yang ada dalam kita punya sel. Jadi bila fosfolipid dalam minyak sibaktan ni, dia akan bantu untuk mengaktifkan kita punya sel, menyelaraskan kita punya sel untuk hormon iaitu endokrin, meningkatkan kita punya immunity dan juga pertumbuhan semula tubuh manusia. Jadi fosfolipid ni dia akan mengawal semula kita punya sel-sel dalam badan. Okey, seterusnya minyak sibatu ni juga dia akan meningkatkan hormon estrogen dalam badan kita. Macam saya cerita tadi, hormon estrogen ni sangat penting untuk wanita. Dia adalah salah satu hormon utama untuk wanita. Okey, seterusnya minyak biji anggur. Okey, minyak biji anggur ni dia ada antioksidan sama seperti minyak sibatan tadi, iaitu untuk anti radang. Dia akan halang daripada sel kanser, fibroid ataupun sis daripada berlaku. Kemudian antosianin. Okey, antosianin ni dia ada bahan yang ada dalam sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang berwarna ungu. Contohnya adalah anggur. Jadi antosianin ni memang dah dibuktikan oleh kajian bila mengambil antosianin, wanita yang menopause ni dia akan kurang tunjuk simptom-simptom menopause ataupun tanda-tanda penuaan tu. Okey, kemudian minyak biji anggur ni dia berfungsi untuk pembahagian sel. Pembahagian sel maksudnya akan tumbuh semula tisu-tisu baru dengan cepat. Macam tu. Kemudian sistem kita punya endokrin iaitu sistem yang mengawal hormon kita. Dia akan menggalakkan kita punya sistem endokrin. Dan yang seterusnya antibakteria. Antibakteria ni untuk melancarkan kita punya peredaran darah dan juga fungsi antikulat. Okey, untuk tomato pula. Okey, dalam tomato ni dia ada satu bahan iaitu kita panggil lycopene. Okey, pertama sekali dalam tomato ni ada carotenoid. Carotenoid ni juga salah satu antioksidan yang paling tinggi dalam tomato. Jadi kita perasan kan, saya banyak sebut pasal antioksidan. Sebab untuk orang yang bila kita semakin berumur, antioksidan ni penting untuk halang daripada sel-sel kita ni sel-sel kita ni di attack ataupun di attack oleh benda-benda yang negatif lah. Contohnya untuk orang yang ada barah, untuk orang yang ada sis ataupun ketumbuhan ataupun jakitan. Jadi antioksidan ni penting. Kemudian untuk menghalang daripada sel barah. Tomato ni juga dia mampu untuk menghalang replikasi sel barah dengan berkesan. Replikasi tu maksudnya dia merebak dengan lebih cepat lah. Okay, kemudian tomato ni juga untuk meningkatkan metabolism sel. Metabolism sel ni maksudnya daripada sel ke sel dia akan mengangkat nutrien-nutrien tu. Dia akan bawa nutrien tu daripada sel ke sel. Jadi bila kita tingkatkan metabolisme sel, dia boleh mencegah penuaan. Okey, seterusnya untuk kita punya DNA. Lycopene dalam tomato ni dia boleh lindungi DNA daripada serangan radikal bebas. Ni sama seperti antioksidan tadi. Kemudian dari segi hormon, dia menggalakkan rembesan hormon kelenjar. Sebab dalam kita punya badan ni, hormon tu dikeluarkan ataupun dirembeskan daripada kita punya kelenjar. Jadi tomato ni dia boleh bantu kelenjar tu untuk keluarkan hormon tu dengan lebih aktif. Kemudian mungkin dah biasa orang dengar yang tomato kita makan untuk dapatkan kulit lagi cantik. Macam tu. Jadi tomato ni untuk merawat kita punya masalah kulit. Okey, seterusnya bahan yang terakhir dalam bel ni iaitu lidah buaya, aloe vera. Okey, aloe vera ni dia ada 4 fungsi utama. Dalam aloe vera ataupun lidah buaya ni dia tinggi asid folik. Pernah dengar tak kalau biasanya orang yang nak mengandung ataupun dah mengandung dan nak melahirkan anak, asid folik ni penting untuk pertumbuhan dan juga pembiakan sel-sel dalam badan. Sebab kalau orang yang mengandung dan orang yang nak melahirkan ni kurang asid folik dalam badan, nanti dia akan bagi kesan pada anak dia. Jadi aloe vera ni tinggi asid folik. Okey, kemudian aloe vera ni juga membantu untuk mempercepatkan metabolisme dan pembersihan, iaitu dalam kita punya qi dan juga kita punya darah dalam badan. Yang seterusnya, lidah buaya ni dia bantu untuk membasmi kuman. Macam saya sebut tadi lah, untuk kurangkan jakitan, untuk meningkatkan ketahanan rahim. Dan yang terakhir sekali pensterilan, iaitu pembersihan daripada radang-radang dan juga mempromosikan pembaikan sel.
Okey, itu antara fungsi-fungsi setiap bahan-bahan dalam bel tadi. Okey, seterusnya apa cara memakanan bel ni? Jadi untuk yang biasanya, untuk orang yang nak makan bel ni, untuk penjagaan kesihatan secara asas, biasanya kita ambil 2 kapsul sehari. Tapi untuk yang standardnya, untuk kita jaga kesihatan dengan rapi, biasanya 4 kapsul. Maksudnya 2 pagi dan juga 2 malam. Okey, mungkin ada orang tanya, bolehkah ambil lebih lagi? Okey, daripada kita tengok customer yang dah ambil sebelum ni, sebenarnya tu ikut kita punya keadaan badan sendiri. Ada orang bila ambil 2 je dia dah rasa macam dah rasa panas, dah rasa heaty. Jadi 2 pun dah cukup untuk dia. Tapi ada orang ambil 20 biji sehari. Ada customer yang ambil 20 biji sehari sebab dia lepas dia makan dia rasa okey dan kulit muka dia makin okey. Jadi kalau badan dia boleh tahan sampai 20 biji sehari, jadi kita ikut kita punya keadaan badan sendiri. Tapi standardnya 4 biji. 2 biji pagi dan juga 2 biji malam. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya tentang bel. Terima kasih.